Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala pemberian nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang terlalu banyak sehingga kita selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk menghitung satu persatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Alhamdulillah, dengan taufik, hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala, hari ini dapat sama-sama kita menyempurnakan puasa kita, dapat sama-sama kita sempurnakan dengan iftar, dapat sama-sama kita solat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita sama-sama berada di dalam masjid ini, mengisi waktu di antara maghrib dan juga isyak, di antara iftar dan juga isyak, untuk sama-sama menambahkan keimanan, sama-sama menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita sekarang sedang berada dalam bulan yang sangat mulia, dan sedar ataupun tidak sedar dah masuk fasa yang kedua dah masuk fasa yang kedua dan dah nak sampai pertengahan fasa kedua dah. Cepatnya masa berlalu. Kalau kita duk tengok, kalau kita duk rasa-rasa macam baru je semalam puasa. Ustaz, baru semalam ke puasa? Dah. Puasa tu lama dah. Dari satu Ramadan lagi. Tapi oleh kerana perjalanan waktu yang begitu cepat dan begitu pantas, menyebabkan kita terlalu merasakan bahawa Ramadan itu terlalu sekejap. Hari ini kita duk kata masuk fasa kedua dah. Besok-besok dengar masuk fasa ketiga dah. Sedar-sedar esok dah takbir raya dah. Jadi para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, masa yang masih berbaki dalam bulan Ramadan adalah masa untuk kita sama-sama bertungkus lumus dengan penuh ketakwaan, untuk kita sama-sama mengambil peluang segala yang Allah Ta'ala berikan dalam bulan Ramadan. Jadi para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sejauh mana kita berada dalam bulan Ramadan, kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam 1 tahun 12 bulan. Allah Taala bagi kepada kita dalam 1 tahun 12 bulan. Dan kita hidup selama 11 bulan dalam keadaan bebas, dan Allah Taala datangkan 1 bulan yang dinamakan sebagai bulan Ramadan untuk sama-sama berada dalam mukhayyam tarbawi Allah Taala. Allah Ta'ala yang aturkan. Daripada 11 bulan tu kita boleh hidup bebas, ikut suka kita. Tak gaduh dah kita nak makan waktu bila, ikut suka kita nak makan bila pun. Kita nak buat apa pun ikut sukalah kita. Tapi bila mana masuk dalam bulan Ramadan, kita masuk dalam mukhayyam tarbawi. Kita duduk dalam bulan yang disebut sebagai bulan tarbiyah, yang Allah Ta'ala yang programkan. Allah Ta'ala yang programkan. Dalam 12 bulan, 1 bulan ni Allah Ta'ala programkan. Cuba kita bayangkan para hadirin muslimin dan muslimat, bagaimana kehidupan kita 11 bulan dengan kehidupan kita dalam bulan Ramadan yang Allah Ta'ala aturkan kita berada dalam bulan tarbiyah ini. Kita sendiri dapat rasakan bagaimana solat kita di antara dalam bulan Ramadan dengan luar Ramadan. Bagaimana tilawatul Quran kita dalam bulan Ramadan dengan selain daripada bulan Ramadan. Bagaimana dengan qiyam kita dalam bulan Ramadan dan juga 11 bulan yang lain. Ya Allah, kita boleh tengok betapa bezanya kita.
Jadi para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita boleh lihat betapa lalainya kita. Jadi tak kira lalai dalam bulan Ramadan tu, tak kira lagi tu. Tak, masuk dalam bulan Ramadan pun lalai kita banyak lagi. Tapi alhamdulillah kita makin bertambah. Jadi para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada hari ini, pada tazkirah Ramadan hari ini, nama pun tazkirah. Tazkirah ni peringatan. Jadi insya-Allah kita nak tengok dalam kita dah sampai hampir pertengahan bulan Ramadan ini, kita berada pada golongan mana. Saya petik daripada satu kitab yang dinamakan kitab Mukhalafat Ramadan daripada karya Syekh Abdul Aziz Muhammad, menceritakan bahawa ada 4 golongan dalam bulan Ramadan. Jadi kita nak tengok kita duduk dekat golongan mana. Dalam hampir setengah Ramadan, kita duduk dekat golongan yang mana. Syekh Abdul Aziz bin Muhammad ni dia sebut dalam kitab Mukhalafat Ramadan, ada 4 golongan yang dalam bulan Ramadan. Yang pertama ialah golongan yang tak sabar menanti bulan Ramadan, bila mana sampai bulan Ramadan bertambah gembiranya pada bulan Ramadan. Itu golongan yang pertama. Sebelum ni nak tunggu bulan Ramadan, ya Allah punyalah menanti dengan penuh kesabaran. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Diceritakan oleh salafus salih bahawa mereka ini, golongan salafus salih, 6 bulan awal sebelum Ramadan dah tak sabar-sabar nak menanti bulan Ramadan. Tak sabar nak menanti bulan Ramadan. Ya Allah, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Tak sabar nak masuk. Bila mana sampai je bulan Ramadan, dah dapat masuk satu Ramadan, bertambah gembiranya. Bertambah gembiranya terhadap bulan Ramadan. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua ialah golongan yang masa sebelum Ramadan dia macam tu, masuk Ramadan pun dia macam tu jugalah. Itu golongan yang kedua. Sebelum Ramadan dia macam tu, masa Ramadan pun macam tu. Dulu, kini, selamanya. Habis. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, kata Syekh Abdul Aziz dalam kitab dia, golongan yang ketiga ialah golongan yang bila mana sampai saja bulan Ramadan, seolah-olah dia mengenal Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan. Kita nampak dia rokok, kita nampak dia sujud, kita nampak hebat zikirnya, kita nampak hebat bacaan Al-Qurannya di dalam bulan Ramadan. Tetapi bila mana Ramadan berlalu, seolah-olah dia tidak mengenal Allah Ta'ala lagi. Habis je bulan Ramadan, seolah-olah tak kenal Allah Ta'ala. Kemudian golongan yang keempat ialah golongan yang sebelum Ramadan pun dia banyak buat maksiat, dalam bulan Ramadan pun dia buat maksiat. Orang puasa dia tak puasa, dan habis bulan Ramadan pun macam itulah juga, bertambah maksiatnya lagi. Maka golongan inilah yang paling bahaya, kata Syekh. Jadi para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ini 4 golongan yang berada dalam bulan Ramadan. Jadi kita berada pada golongan yang mana? Golongan pertama yang tak sabar-sabar nak tunggu bulan Ramadan. Sebelum ni adakah kita di kalangan mereka yang tak sabar menunggu Ramadan? Ataupun kita dah tak sabar nak tunggu Ramadan sebab nak cepat raya? Pun ada juga. Ya Allah, cepatlah Ramadan supaya cepat sampai Syawal ni. Sebab Syawal takkan berlaku kalau tak sampai Ramadan. Tak sabar nak tunggu bulan Ramadan. Bukan tak sabar nak tunggu bulan Ramadan sebab nak beribadah dah. Tetapi tak sabar tunggu Ramadan sebab apa? Sebab nak berniaga. Oh, nak masuk bulan Ramadan ni, ya Allah, ni peluang nak dapat cari rezeki, nak berniaga cukup-cukup. Tak salah berniaga. Berniaga lah, ibadah berniaga pun. Tapi kita nak katakan kita ni supaya gembira dengan Ramadan, bukan gembira sebab nak berniaga dalam bulan Ramadan. Ada juga yang seronok dengan Ramadan. Allah, seronoknya Ramadan sebab apa? Sebab nak masa ni lah Anika jual kuih yang tak pernah jumpa-jumpa. Ya Allah, lama dah tak makan kuih ni. Tunggu bazar Ramadan ada lah. Para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, orang yang tak sabar nak menghadapi bulan Ramadan rasa seronok. Bila mana sampai je bulan Ramadan rasa seronok. Adakah kita dalam golongan tu? Ataupun kita dalam keadaan rasa masuk je Ramadan, Allah letihnya nak puasa. Para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian,
kita ni kena rasa seolah-olah bila mana masuk dalam bulan Ramadan, kita mengetahui kehadiran Ramadan. Kita rasa seronok dengan bulan Ramadan, dengan kehadiran dia. Yang ni kena penting. Setengah orang kadang-kadang dia sedar masuk Ramadan, tetapi secara adat, biasanya memanglah setahun sekali masuk je bulan Ramadan, puasalah. Masuk bulan Ramadan, penuhlah masjid. Masa bulan Ramadan, tarawihlah ramai-ramai. Buat sebab apa? Sebab memang kebiasaan lah. Sampai ke satu Ramadan, memang adat biasanya macam itulah. Kalau duduk rumah tak senang. Sebab apa? Adat kebiasaan macam tu. Ada juga macam tu. Kita tak nak yang jenis rasa tarawih. Sebab apa? Sebab adat biasa bulan Ramadan memang tarawih. Kenapa baca Quran banyak? Sebab adat dalam bulan Ramadan memang baca Quran banyak. Kita tak nak macam tu. Kita nak, kita sayang bulan Ramadan, kita sedar akan kehadiran bulan Ramadan. Rasa seronok, gembira dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan ini bulan yang Allah Ta'ala berikan keberkatannya. Allah Ta'ala limpahkan rahmatnya. Allah Ta'ala bukakan seluas-luasnya pintu keampunannya. Yang kita nampak itu yang menyebabkan orang beriman, dia akan rasa seronok dengan bulan Ramadan. Para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apatah lagi bulan Ramadan, Allah Ta'ala fardukan kita satu ibadah yang sangat besar, iaitulah ibadah puasa. Kenapa? Kerana keistimewaan ibadah puasa adalah ibadah puasa ni sangat dekat dengan kita, sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi orang beriman menantikan saat Ramadan. Sebab apa? Bila mana masuk dalam bulan Ramadan, inilah bulan yang mana mengambil kesempatan untuk dia lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi SAW dalam satu hadis kursi, Allah Ta'ala sebut apa dia? Allah Ta'ala sebut setiap ibadah untuk anak Adam adalah baginya, illa saum, melainkan puasa. Melainkan puasa. Ibadah yang lain kata Allah Ta'ala semua untuk hamba aku. Hang puasa, hang solat sebab apa? Untuk diri hang. Hang bagi zakat apa? Untuk diri hang. Semuanya untuk manusia. Tetapi kata Allah Ta'ala illa saum, melainkan puasa. As-siyamu li, sesungguhnya puasa itu untuk aku. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan bagi ganjaran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kaitan rapatnya ibadah puasa dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Setiap orang berpuasa mesti kerana Allah Ta'ala, tidak boleh kerana lain. Kenapa? Kita bayangkan dalam kehidupan kita setiap hari dalam 11 bulan, memang kehidupan kita makan pagi, kita makan tengah hari, kita makan malam. Itu terkecuali dengan orang yang mengamal diet, itu cerita lain. Nah, yang mengamalkan nak kurus apa ke, itu cerita lain. Ini cerita kebiasaan manusianya. 11 bulan kita hidup dalam keadaan kita makan pagi, kita makan tengah hari, kita makan malam. Bila mana sampai je bulan Ramadan, kita mesti kena tahan semua tu yang kita buat selama 11 bulan, tuan-tuan. Yang kita duk buat selama 11 bulan. Kalau hak rajin puasa Isnin Khamis tu, alhamdulillah. Kalau hak Isnin Khamis pun tak, jalan je. Memang makan minum ni tak kira dah. Nak sampai bulan Ramadan terpaksa menahan lapar dan dahaga daripada pagi sampai waktu maghrib. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, orang beriman, golongan yang pertama ini golongan yang sangat gembira dengan bulan Ramadan. Sebab bila mana masuk dalam bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut dah pada kita, bagi orang yang berpuasa itu farhatan, ada dua kegembiraan dia. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan dia. Gembira yang pertama ialah ketika mana dia berbuka puasa. Jarang orang buka puasa muka monyok je. Pasal apa? Masak dah berbuka. Jarang macam tu. Kalau monyok tu sebab apa? Sebab apa monyok? Lambat benar lah nak tunggu buka puasa ni. Padahal 5 minit je lagi tunggu. Muka monyok je. Pasal apa ni? Lambat lagi nak buka puasa. Tu ada. Tapi kalau tengah buka puasa tak ada yang muka monyok. Pasal apa monyok? Dah buka. Jarang macam tu. Pelik benar tu. Sebab memang Allah Ta'ala janji dah, orang berpuasa ni dia akan dapat dua nikmat ni. Dia akan dapat dua kegembiraan ni. Pertama, gembira sebab berbuka. Mana ada orang tak suka berbuka? Tak ada. Semua suka. Semua suka dengan berbuka. Sebab itu memang nikmat Allah Ta'ala bagi. Dan nikmat Allah Ta'ala bagi hanya untuk orang yang berpuasa mengikut peraturan Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala bagi hanya kepada orang yang berpuasa mengikut peraturan Allah. Cuba kita para hadirin muslimin dan muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kadang-kadang bila mana kita pergi hospital, doktor suruh kita ambil darah untuk cek darah kita macam mana, okey ke tak darah kita. Biasa saya pergi dekat klinik tupai tu, banyaklah jumpa dengan orang kampung sini ni. Nah, jadi kalau nak tahu, cuba tanya orang yang selalu pergi hospital kena ambil darah. Dah, sini ramai insya-Allah. Kalau saya tanya ni pakai angkat tangan belakang. Dah. Kena pergi klinik tupai ambil darah. Lepas ambil darah, sebelum ambil tu doktor dia akan pesan apa? Cik minta puasa daripada pukul 10 malam sampailah ambil darah. Betul tak? Semua tahu pasal biasa dah kena. Bukan biasa Ustaz, selalu. Memang kena pergi cek semua nak tengok tekanan darah. Dah darah tinggi lah, kencing manis lah, sakit jantung lah. Dah, semua ada belaka. Jadinya bila doktor ataupun nurse dia suruh apa? Puasa daripada pukul 10 malam sampailah kita ambil darah. Kemudian kita pun puasalah pukul 10 malam, tak minum, tak makan, tak apa pukul 10 malam. Sampailah besok doktor pun ambil darah. Lepas ambil darah kita pun makan. Dia tak akan rasa seronok macam mana seronoknya berbuka. Dia tak akan rasa seronok macam mana seronoknya berbuka, tak. Kerana nikmat berbuka puasa, kegembiraan berbuka hanya kepada orang yang berpuasa mengikut aturan Allah Ta'ala. 10 malam memang tak makan, memang tak minum. Walaupun kita tak buat kerja, lagi senang puasa malam, tidur je. Bangun-bangun, oh dah pagi dah, tinggal nak pergi ambil darah, lepas tu boleh makan. Tapi kita tak akan rasa nikmat bagaimana nikmatnya orang yang berbuka. Orang yang berbuka puasa dia sangat seronok. Sebab tu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang berpuasa apa dia? Allah Ta'ala janjikan kepada kita satu pintu syurga yang khusus untuk orang berbuka. Al-jannatu lahu abwab. Kata Nabi SAW, syurga itu banyak pintu dia. Syurga itu banyak pintu dia. Akan tetapi Nabi SAW sebut pintu yang bernama Ar-Rayyan adalah pintu yang dikhususkan kepada orang yang berpuasa. Pintu Ar-Rayyan dikhususkan kepada orang yang berpuasa sahaja. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tahu tak makna Ar-Rayyan? Tahu tak makna Ar-Rayyan? Ar-Rayyan tak boleh nak cerita dalam bahasa Melayu, tak ada perkataan bahasa Melayu. Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ni saya nak bagi tahu pengertian supaya kita faham macam ni. Maksud Ar-Rayyan ni ialah seolah-olah kita berada di padang pasir. Padang pasir ni panas lah. Takkan padang pasir salji pula. Dah, padang pasir dalam keadaan suasana yang panas, 2 hari tak minum. Dekat tengah padang pasir tu. Kita sehari tak minum dekat dalam masjid berekon pun kita rasa tak tahan dah. Ini kita duduk kat padang pasir 2 hari tak minum air, panas terik pula. Lepas tu tengah duduk, tiba-tiba ada orang datang bagi kita fresh orange. Orang bagi kita Milo Ice contohnya lah. Kita pun minum, beleguk minum air tu. Kita rasa puas. Ada. Kita akan rasa, oh ya Allah, nikmatnya. Itulah Ar-Rayyan. Tapi makna yang lebih tepat Allah Ta'ala lah yang mengetahui. Maksudnya apa? Hilang dahaga tu sepuas-puasnya. Itu maksud Ar-Rayyan. Sebab tu saya kata tak ada dalam bahasa Melayu. Nak sebut perkataan bahasa Melayu tak ada. Sebab apa? Cuba kalau kita tengok kata lawan. Kalau hidup lawan dia mati. Mati lawan dia hidup. Kalau sakit lawan dia sakit, lawan dia sihat. Sihat lawan dia sakit. Lapar lawan dia kenyang. Kenyang lawan dia lapar. Dahaga lawan dia apa? Semua cari. Tak payah cari, tak jumpa. Sebab tu saya kata tak ada dalam bahasa Melayu. Dahaga lawan dia apa? Ada orang kata hilang dahaga, Ustaz. Saya kata hilang dahaga tu nafi, kata nafi. Bukan kata lawan. Tu para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, tak ada dalam bahasa Melayu. Ar-Rayyan ni ialah hilang. Kalau kita kata dahaga lawan dia apa? Lawan dia Ar-Rayyan. Hilang dahaga ni, hilang sesungguhnya. Jadi para hadirin dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita dibagi peluang bagi orang yang berpuasa masuk dalam pintu yang bernama Ar-Rayyan. Maknanya apa? Bila mana kita masuk je dalam pintu Ar-Rayyan tu, kita dah dapat satu nikmat. Belum masuk syurga lagi.
Baru masuk pintu baru masuk pintu Ar-Rayyan, kita dah rasa nikmat hilangnya dahaga sepuas-puasnya. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala bagi ganjaran kepada kita hilang dahaga? Sebab manusia dengan air tak boleh pisah. Manusia dengan air tak boleh pisah. Kalau kita berpuasa sehari, kena pula hari tu panas terik masa tu. Dah. Kita tak payah cerita dekat negara yang panas, cerita kat Malaysia cukup lah. Negara yang panas tu apatah lagi. Ni negara hak yang Malaysia ni yang tak berapa panas sangat ni. Dah. Tak berapa panas ni, kita duduk kat Malaysia. Kadang-kadang sampai waktu panas terik, kita berpuasa sehari tu apa yang kita akan rasa? Kalau boleh kita masa tu kita sebut apa dah? Kalau buka puasa ni, aku dapat air pun jadilah. Kalau buka puasa ni, aku minum air pun jadilah. Sebab manusia kita ni tak boleh pisah dengan air. Cuba try besok buka puasa. Besok buka puasa, makan kurma, makan nasi, jangan minum air. Geleng macam ni kepala. Tak mahu punya Ustaz. Cuba kalau besok buka puasa, minum air je. Boleh tahan lagi. Boleh tahan lagi kalau minum air saja. Nampak tak? Kita dengan air tak boleh pisah. Satu orang main bola, tengah main bola tiba-tiba rehat. Tak ada minta nasi kandar. Semua minta air. Sebabnya memang gitu dah. Manusia ni dengan air tak boleh nak pisah. Jadi Allah Ta'ala dia cipta manusia, dia tahu apa yang manusia paling suka. Sebab tu Allah Ta'ala sediakan pintu Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa. Sebab orang yang berpuasa ni, benda yang paling nikmat bagi dia ialah bila dia dapat air. Sebab tu Ramadan, nama pun Ramadan ni panas. Sebab tu kita puasa kena panas je kadang-kadang. Kena panas. Kalau ngaji dekat Mesir dulu, ada 4 musim. Muncul kalau kena musim sejuk sikit-sikit tu Alhamdulillah lah. Tapi memang jarang sangat nak dapat puasa musim sejuk. Kalau puasa musim sejuk seronok, memang tak rasa dahaga, tak rasa dahaga. Tapi kalau kena panas dia rasa dahaga. Dan Allah Ta'ala berikan pintu Ar-Rayyan tu kepada orang yang berpuasa. Tu para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Ramadan ini adalah madrasah untuk melahirkan generasi takwa. Ramadan ini adalah satu program yang Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada orang-orang yang beriman untuk melahirkan generasi yang bertakwa. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran apa dia? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebab tu Allah Ta'ala sebut la'allakum, mudah-mudahan kamu bertakwa. Sebab belum tentu yang berpuasa itu dapat takwa lagi. Tetapi puasa itu adalah salah satu jalan untuk pergi kepada takwa. Suatu para ulama sebut puasa itu adalah pintu kepada segala ibadah. Puasa itu adalah pintu kepada segala ibadah. Sebab tu bila mana masuk dalam bulan Ramadan, kita berpuasa, kita mudah nak buat ibadah yang lain. Nak bangun qiyam mudah. Kalau sebelum ni kita makan banyak, payah nak qiyam mulai. Tapi bila kita puasa kalau iftar cara iftar betul lah. Kalau iftar pun 3 pinggan, memang qiyam pun ruyuk lah. Ada? Iftar 3 pinggan dah. More saya lagi, mertabak 2 biji pula seorang. Sudah. Tu qiyam, tak tahulah kalau dapat tu illa man rahimah rabbuk je lah. Tak, melainkan hak yang Allah Ta'ala rahmati je lah boleh bangun qiyam. Jadi para hadirin muslimin dan muslimat, bila mana kita puasa, banyak ibadah yang kita boleh buat. Satu kita tengok bila kita puasa ni mudah je kita nak baca Quran. Bila kita puasa ni mudah je kita nak solat sunat. Bila kita puasa ni mudah je kita nak solat sunat tarawih. Kalau hari lain nak kena tarawih 20 rakaat, Isyak pun tak ramai, tambah tarawih. Tu para hadirin muslimin dan muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Bila mana puasa ni pintu kepada ibadah yang lain. Sebab kita ni bila mana puasa, dah kurang sikit kita dengan dunia tu. Dah kurang sikit kita dengan dunia. Kalau sebelum ni pagi je fikir dah nak makan apa, tengah hari fikir dah nak makan apa, asar lagi petang kan fikir dah nak goreng pisang ke, nak cucuk badak ke, ada belaka dah. Malam fikir pula nak makan malam. Bila fikir Allah Ta'ala tak tahulah. Duk fikir makan semua. Tapi bila mana kita berpuasa, kita kurang fikir pasal makanan. Kita banyak fikir untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian.
apatah lagi ibadah puasa itu adalah satu ibadah yang sangat panjang. Kita puasa adalah kita solat Zuhur, ada berapa minit je kita solat. Kita bangun qiyamulai kita berapa jam je kita buat. Tapi kalau kita puasa, ibadah kita berapa jam? Ibadah puasa kita, ibadah kita berapa jam? Allah Ta'ala bagi peluang pada kita. Bila mana kita berpuasa, mudahlah untuk kita melakukan amal ibadah yang lain. Suatu kata ulama, puasa itu pintu kepada ibadah yang lain. Jadi kalau keluar bulan Ramadan, kita banyak dengan puasa, lagi akan banyaklah kita beribadah. Ya para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila mana sampai bulan Ramadan, inilah madrasah taqwa yang nak bentuk manusia supaya lahirnya generasi bertakwa. Takwa ni apa? Takwa ni kita tak takut dah pada Allah, kita tak takut dah pada selain Allah Ta'ala. Yang kita hanya takut pada Allah. Itu takwa yang sebenar-benarnya. Seperti mana yang ditunjukkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan juga isterinya. Siapa isteri Sayyidina Ali? Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Ali dengan Fatimah Az-Zahra, pernah satu ketika Sayyidina Ali dia bernazar dengan isteri dia, Fatimah Az-Zahra. Nampak manisnya suami isteri. Nazar pun sama-sama. Nazar nak puasa 3 hari. Jadi Sayyidina Ali dengan Fatimah Az-Zahra bernazar untuk puasa selama 3 hari. Kemudian sampailah pada hari pertama Sayyidina Ali dengan Fatimah berpuasa. Maka bila berpuasa sampai waktu iftar, makanan yang ada hanya untuk Sayyidina Ali dengan Fatimah berbuka. Itu aja makanan yang sekadar yang ada. Lalu datanglah seorang fakir miskin, datang berjumpa dengan Fatimah. Ya Fatimah, aku ni fakir miskin, aku miskin, nak minta sedikit makanan. Lalu Sayyidina Ali kata pada Fatimah, bagilah makanan berbuka tu, bagi kepada miskin. Tak ada dah makanan pada Sayyidina Ali dengan Fatimah. Besok hari yang kedua, Sayyidina Ali dengan Fatimah sama juga menunggu saat untuk berbuka. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita tadi ni tengah tunggu lama, duk tahlil dekat masjid lama ni, tahlil pun duk tengok jam. Bila nak buka puasa tu, kepala geleng juga, la ilaha illallah, geling juga tengok, nak dekat ni. Duk fikir ni nak buka puasa. Makanan ni tiba-tiba sampai je dekat luar, tukang masak kata makanan semua saya sedekah daripada orang lain, tak ada dah untuk kamu. Rasa macam mana agak-agak? Sayyidina Ali dengan Fatimah Az-Zahra pada hari yang kedua nak iftar, duduk dah makanan sekadar yang ada. Lalu datang seorang anak yatim, minta kepada Fatimah, ya Fatimah, aku ni yatim, aku nak minta sedikit makanan. Ali kata, bagilah kepada dia makanan berbuka puasa, bagilah makan. Kemudian hari yang ketiga sama juga. Bila mana sampai waktu iftar, datang seorang tawanan perang, minta kepada Sayyidina Ali, aku nak sedikit makanan, makanan tak ada. Sayyidina Ali pun bagi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ni bukan puasa Ramadan, ni puasa nazar. Maksudnya Sayyidina Ali boleh pilih untuk, saya berpuasa, saya nak buka puasa, boleh minta dekat jiran lain yang tak berpuasa. Sayyidina Ali boleh buat macam tu. Tetapi nilai takwa Sayyidina Ali, bila mana dia bagi makanan dia kepada orang, dia tak takut diri dia. Nilai takwa yang sebenar, dia tak takut pada diri dia. Sehingga kan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yufu nabi nadri wa yakhafu na yawman, apa dia? Saya tak ingat surah Al-Insan. Siapa hafiz? Yufu nabi nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, mereka yang menyempurnakan nazar mereka dan takut kepada azab di hari akhirat yang merata-rata. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi, mereka yang memberikan makanan kepada fakir miskin, yang memberi makanan dia pula wa yut'imuna at'ama ala hubbihi, dia bagi makanan yang paling dia suka. Dah itu je tinggal untuk dia berbuka. Itu je yang tinggal untuk dia berbuka. Jadi itulah makanan yang paling Sayyidina Ali dengan Fatimah suka. Dia bagi kepada fakir miskin. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Disebut dalam surah Al-Insan. Dan dia pun bagi makan apa dia? Wa yut'imuna. Saya tak ingat lah ayat dia. Dia ceramah ni tak ingat kan? Maksud ayat yang seterusnya ialah dia memberi makan sebab apa? Liwajhillah, kerana Allah Ta'ala.
wala yuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan Sayyidina Ali dengan Fatimah, mereka bagi makanan kepada fakir miskin, dia bagi makanan kepada yatim, dia bagi makanan kepada asirah, kepada tawanan perang. La yuridu minkum jazaa'a, dia tak minta pun balasan. Memang semata-mata kerana Allah Ta'ala, tak minta balasan. La yuridu minkum jazaa'a wala syukura, dan dia tak berharap pun ucapan terima kasih. Tu Sayyidina Ali dengan Fatimah. Kita para hadirin dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita bagi juga makanan dekat orang sebelah, jiran sebelah, tapi hak lebih dah. Isteri pun masuk-masuk, abang tak habis ni kita makan keluarga kita ni, yang lebih ni macam mana? Yang lebih tu kita bagilah kat jiran sebelah. Kita bagi hak yang lebih. Dah bagi yang lebih, bila mana kita bawa makanan sampai dekat jiran sebelah, kita pun bagi kat jiran sebelah. Jiran sebelah tak ucap terima kasih, balik cerita kat lelaki, oh dia orang bagi makan, terima kasih pun tak. Esok mai bagi pula, bagi pinggan kosong. Mampus setahun cakap, ya Allah, aku bagi makanan kat jiran sebelah, dia hantar pinggan kosong balik. 3 kali dah aku buat, 3 pinggan kosong dia hantar. Dia kali keempat bagi lagi, kemudian hantar balik pinggan kosong. Tengok kat bawah kok ada sampul, tak ada juga. Dah lah bagi hak lebih dah. Harap pula balasan, harap pula ucapan terima kasih. Sayyidina Ali dengan Fatimah, dia bagi apa? Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbi. Dia bagi makanan yang paling disuka dah tu. La yuridu minkum jazaa'an wala syukura, dan dia tak berkehendak pun, tak nak pun ucapan terima kasih, tak nak pun balasan. Inilah takwa yang sebenar-benarnya. Bagi kepada orang makan tu, dia tak risau diri dia. Dia tak risau diri dia, sebab dia yakin dia ada Allah Ta'ala. Kita jangan, kita nak masuk tabung masjid RM1 pun kita fikir. Mau tengok ada RM1, ada RM5, ada RM10. Nak masuk yang mana? Yang RM10. Jangan lagi bazar Ramadan petang tak. RM5. RM5 pun boleh beli air 2 bungkus yo. Nah, boleh beli air 2 bungkus. RM1 jadilah. Nampak tak? Takutnya kita. Inilah Ramadan melahirkan kepada kita, melahirkan generasi bertakwa. Dan nilai takwa yang sebenar ditunjukkan oleh Sayyidina Ali dan juga Fatimah Az-Zahra, yang mungkin kita boleh ambil contoh dan teladan. Itu golongan yang pertama. Ada 3 lagi golongan tak cerita, jadi cukup dululah sekadar itu, sebab dah nak dekat pukul 9. Hari ini pun kita akan tarawih insya-Allah. Jadi para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, mudah-mudahan tazkirah yang ringkas itu dapat sama-sama kita mengambil iktibar, dan mudah-mudahan kitalah di kalangan orang yang keluar daripada madrasah Ramadan ini sebagai generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan salafus soleh sebut, kalau nak tahu Ramadan kita diterima ataupun tidak, maka lihatlah amalan kita selepas Ramadan. Jika selepas Ramadan amalan kita bertambah daripada yang lalu, insya-Allah Ramadan kita diterima. Tapi kalau makin teruk, wallahu a'lam, mintalah ampun banyak-banyak. Jadi cukup sekadar itu. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.